Assalamualaikum Ustaz. Nak buka majlis sekarang ke? Boleh Kak, boleh terus buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sambung ayat 99 Ustaz. 99 InsyaAllah. Ustaz. Kita mula 97 Ya. Kasih Ustaz, silakan. Okey, sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dikasihi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada pagi ini dapat kita menyambung sekali lagi di dalam kita mencari petunjuk dalam surah Al-Mu'minun, tadabbur suratul Al-Mu'minun. Semoga kita semua dapat banyak manfaat, kita mendapat banyak petunjuk, dapat banyak teladan, pengajaran pada setiap kali pertemuan kita, setiap kelas yang kita laksanakan. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini daripada permulaan sehingga kepada penghujungnya, dan kita sama-sama mengikhlaskan niat kita semata-mata nak cari redha Allah, nak cari rahmat Allah, nak dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan ayat 97, 98 dan kita cuba sehingga ayat nombor 100. Maknanya kelas kita ni dah nak masuk kepada penghujung kerana surah Al-Mu'minun ni dia mengandungi lebih kurang dalam 118 ayat. Jadi kita cuba ambil perbincangan ayat tu banyaklah sedikit pada pagi ini, kerana ayat-ayat yang di hujung ini dia sangat mudah untuk difahami. Walaupun dia mudah untuk difahami tetapi mengandungi petunjuk yang sangat besar yang perlu kita ambil. Okey, nota saya mohon maaf banyak-banyak tidak dapat nak dikongsikan lagi pada minggu ni. Saya mohon kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seperti kebiasaannya saya menyediakan nota agak kelang kabut. Ada banyak perkara yang saya dibebani dengan beberapa perkara yang saya belum dapat urus masa dengan baik. Jadi sesiapa yang ada Quran terjemahan surah Al-Mu'minun, okey, saya mohon jasa baik tuan-tuan puan-puan buka Quran terjemahan surah Al-Mu'minun, muka surat 348. Muka surat 348. Muka surat 348. Okey. Dah buka surah Al-Mu'minun? Okey, kalau tak ada surah Al-Mu'minun tu tak dapat nak buka. Okey, saya kalau tak ada Quran terjemahan, saya tunjukkan sekarang ayat dan terjemahan bagi surah Al-Mu'minun. Okey. Sebelum kita terus kepada ayat nombor 97, okey, ayat 97, adakah tuan-tuan masih mengingati
pembelajaran kita pada minggu lepas. Okey, siapa boleh mengulangi apakah perbincangan yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, terutama pada ayat nombor 91 dan ayat nombor 92. So ayat 91, 92 berkenaan dengan Allah menceritakan tentang dirinya. tentang dirinya. Okey, Allah membuat penafian tentang perkara apa? Perkara yang tidak layak dikaitkan dengan Allah. Okey. Apakah perkara yang tidak layak dikaitkan dengan Allah pada ayat 91 dan 92? Allah menafikan yang Allah mempunyai anak dan Allah tidak sama sekali sama dengan sebarang Tuhan yang lain. Ya, Allah tidak mempunyai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ada menjelaskan kepada kita pada ayat 91, Allah memberikan justifikasi, penerangan kenapa Allah tidak layak untuk mengambil sekutu, telah pun dijelaskan oleh Allah. Okay, kemudian ayat 92, fungsi ayat 92 tu Allah nak memberitahu bahawa kenapa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, kerana Allah itu dia alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian pada minggu lepas kita telah memasuki kumpulan ayat 93 sehingga ayat nombor 98. Okey. Ayat 93 sehingga ayat 98 berkaitan dengan isu apa? Ayat 93 sampai 98. Allah nak menakutkan orang yang berkata Allah ada anak melalui ucapan Rasulullah. Okey. Okey, yang lain tuan-tuan perempuan? Yang lain? Topik kerasulan. Topik tentang kerasulan. Okey. Topik tentang kerasulan tu spesifik lagi tentang apa? Pada ayat topik kerasulan, betul. Okey, topik kerasulan. Okey. Kalau kita spesifik lagi, pada ayat 93 sampai 98, walaupun kita tak masuk lagi ayat nombor 97 dengan 98, seperti yang dikatakan tadi, ayat 93 sampai 98 ni topik tentang kerasulan. Okey. Topik tentang kerasulan ni berkenaan dengan apa? Okey, topik tentang kerasulan ini berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, doa yang Allah Taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, doa tu ada dua jenis doa yang Allah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Doa yang pertama, doa minta apa? Yang telah kita belajar sebelum daripada azab. Okey, doa keselamatan. Doa keselamatan yang Nabi panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi menerima azab bersama dengan orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahawa orang yang zalim ini, orang yang kafir ini, mereka ini akan ditetapkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu lagi perkara. Apa yang Allah minta Nabi lakukan dalam bab dakwah pada ayat nombor 96 yang kita berhenti pada minggu lepas. Tolak kejahatan, keburukan dengan kebaikan dengan cara yang baik. Okey, tolak kejahatan dengan cara yang sebaik-baiknya. Maknanya dalam dakwah Nabi, kalau dakwah Nabi ditolak, nasihat Nabi tak dipedulikan, peringatan yang Nabi sampaikan diabaikan, maka Nabi SAW perlu bersabar. Nabi perlu bersikap cekal hati, tabah. Ya, jangan kata orang kena hati kering kata kena tahan telinga. Jangan balas buruk dengan buruk.
tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Kita telah ulas pada minggu lepas. Kan, sabar, apa, memaafkan mereka, melapang dada, iyalah ya, dengan orang-orang yang kita dakwah, memang itulah cabaran bagi pendakwah dalam menghadapi reaksi yang buruk daripada orang yang kita dakwahkan. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi teruskan dakwah. Okey, apa yang mereka katakan, kalau kita baca ayat nombor 96 tu kan, Allah kata nahnu a'lamu bima yasifun. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah kata nahnu a'lamu bima yasifun. Kami mengetahui apa yang mereka katakan itu. Okey, maksudnya Allah Taala memujuk Nabi. Allah Ta'ala nak meneguhkan pendirian Nabi itu, teruskan saja dakwah kan, dengan cara yang baik. Balas mereka dengan kebaikan. Apa yang mereka kata tu, serahlah kepada Allah. Allah Ta'ala tahu mereka kata apa tentang ayat Quran, mereka kata apa tentang kerasulan, mereka kata apa tentang Allah, tentang Islam, semua Allah Ta'ala Maha mengetahui. Okay. Kemudian ayat 97 dengan 98 yang kita akan memulakan perbincangannya pada pagi ini, diulang sekali lagi tentang doa. Ada satu lagi doa yang Allah menyuruh Nabi SAW untuk membacanya. Kenapa kita kata Allah suruh Nabi baca? Kerana kita jumpa depan ayat 97 itu ada waqul. Qul. Ayat 90, ayat nombor 93 pun kita jumpa qul kan, qur rabbi. Sama juga pada ayat 97. Okey. Ayat 97 dengan 98 ni adalah doa yang lain yang Nabi perlu minta kepada Allah. Okey, ayat 97 kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah. Okey, maksudnya dan ni maksudnya dia menyambung beberapa perkara lain yang perlu Nabi buat. Okey, apa dia? Katakanlah, qul, katakanlah. Rabbi, wahai Rabbku. Ya, wahai Rabbku. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu. Daripada apa? Dari apa? Min, dari. Hamazati, hasutan. Okey. Ataupun dalam terjemahan hasutan kan? Hasutan. Siapa ada perkataan lain hamazati? Bisikan, Ustaz. Quran Ustaz Okey. bisikan. Okey, bisikan. Siapa ada terjemahan lain selain daripada bisikan dan hasutan? Siapa ada terjemahan lain selain daripada hasutan? Ada bisikan. Okey, sebelum tu suara saya jelas tak? Boleh dengar kan? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, nampak tak saya paparkan ayat Quran dengan terjemahan? Nampak. Okey, ini kaedah paparkan. Masya-Allah. Okey. Ada siapa lain tak? Okey, saya nak tanya. Okey, kalau hamazati ni plural ke singular? Ataupun jamak ke mufrad ke? Bilangan satu ke banyak? Hamazati. Banyak ke? Sikit ke? Okey. Kalau hasutan, dalam bahasa Melayu kita kalau nak menunjuk banyak hasut, macam mana ya? Hasutan-hasutan ya? Ya kot, Ustaz. Hasutan. Ada cikgu bahasa Melayu tak? Ya, Cikgu, Ustaz. Hasutan atau bisikan-bisikan. Oh, Masya Allah. Tapi dekat terjemahan pun dah tak betul kan?
Hamazati ni sebenarnya adalah banyaknya hasutan. Dia bukan satu hasutan. Dia ada sebab tu kenapa kita perlu mempluralkan hasutan-hasutan tu. Maksudnya menjamakkan hasutan tu. Kena tambahlah. Betul Ustaz, dekat Quran Kak dia tulis bisikkan. Ah, Banyaklah maknanya. banyak. Hasutan tu maksudnya banyak. Kalau mufrad dia, kalau bilangan satu dia adalah diambil daripada perkataan hamazah. Hamazatun. Banyak hamazat. Okey, bilangan banyak. Okey. Kenapa kita perlu ambil perhatian tentang banyak hasutan? Okey, nak menunjukkan bahawa asyayatin tu kita fahamlah syaitan. Dekat terjemahan dia tulis syaitan tu banyak kan. Jadi kepatutnya kena tulis dari hasutan, syaitan. Okey, kenapa kita kena perlu membanyakkan penulisan hasutan-hasutan tu? Nak menunjukkan bahawasanya syaitan ni dia tidak hanya datang sekali menghasut. Bukan 2 kali dia hasut. Dia akan menghasut anak Adam ini berkali-kali. Dia akan hasut berkali-kali dengan pelbagai cara. Okay, sebab tu penting perkataan hamazati itu ditulis hasutan ataupun bisikan. Okey. Sampai bila dia akan membisik? Siapa boleh bantu beri jawapan? Kan dia banyak menghasut. Sampai kita nak mati, sampai sakaratul maut tu. Sampai sakaratul maut. Itu berdasarkan kepada hadis ke ayat Quran yang kata? Tak ingat Ustaz, tapi ingatlah tahulah yang nanti dia nampakkan gambaran depan mata tu. Okey. Tak ingat. Ya, okey. Kalau kita ingat hadis tu memang dalam hadis lah. Yang syaitan kata selagi mana nyawa mereka di kandung badan, mereka akan menyesatkan anak Adam ni sampai matilah. Kan, sampai mati. Maknanya hasutan tu banyak. Lepas tu dia kata hamazati. Jawapan lain dia, kalau kita baca dekat ayat 99 dengan 100 tu tentang apa? Ayat 99 dengan 100 tu ayat tentang apa? 99 dengan 100 tu tentang apa tuan-tuan dan puan-puan? Kematian. Ajal maut. Tentang mati kan? Tentang mati kan? Apa Dalil kematian yang tu Ustaz. Dia dalil tentang kematian. Ya. Apa perkaitan ayat 99 dengan 100 isu tentang mati ini dia disusun selepas minta lindung daripada syaitan. Maksudnya Allah susun ayat 97, 98 tentang syaitan. Lepas tu ayat 99 dan 100 Allah cerita tentang mati. Ada hubung kait tak syaitan dengan mati ini? Ada, sebab nanti bila mengikut hasutan syaitan akan menyesal. Ya. Dekat sini tuan-tuan belajar dia panggil ilmu munasabah ayat. Tuan-tuan kena belajar ilmu munasabah ayat. Untuk memahami sesuatu ayat, kita kena melihat ayat selepasnya cerita tentang apa dan juga kena melihat ayat yang sebelumnya tentang apa. Dia ada perkaitan tu. Itu dia panggil munasabah sesama ayat di dalam surah itu sendiri. Okey, dapat jawapan dah kan? Kerana ayat 99 sampai 100 Allah cerita tentang mati. Kenapa sebelum tu cerita tentang syaitan? Ini menunjukkan bahawa
salah satu tafsiran ayat yang dikupas oleh Pak Qori Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahawa kerana ketika mati manusia itu masih lagi boleh berhadapan dengan syaitan. Sebab yang lain tu orang yang zalim, orang yang kafir ni, mereka boleh disesatkan sampai mereka nak mati. Itu pun berkaitan dia juga. Okey. Sebelum kita pergi kepada ayat ulasan ayat 97 dengan 98 ni, okey, apa perkaitan cerita doa? Jadi kalau tuan nak tulis 97 98 ni cerita tentang apa? Doa perlindungan dari syaitan. Doa perlindungan dari syaitan. Kalau ayat 90, ayat nombor 93 sampai 94 cerita tentang doa meminta keselamatan daripada orang-orang yang akan ditimpa azab. Okey. Kalau ayat 97-98 doa meminta keselamatan dan meminta perlindungan daripada syaitan, daripada hasutan dan bisikan-bisikan syaitan. Okey. Kita dah sebut pada minggu lepas kenapa cerita tentang perlindungan dari hasutan syaitan ini ia berada selepas ayat 96. Apa perkaitan? Apa perkaitan ayat 97 dan 98 dengan ayat nombor 96? Kalau kita tak berlindung kalau kita tak mohon perlindungan kepada Allah daripada diganggu syaitan tu, jadi kita tak akan dapat berdakwah dengan cara yang baik. Okey, lagi boleh diulaskan lagi. Tolaklah kejahatan dilakukan kepada kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Okey, siapa dekat sini kalau orang maki dia tenang aja. Siapa dekat sini kalau orang kecam dia, hashtag lagi, kan? Orang kecam dia, kan? Siapa sini dia tenang je? Siapa? Kalau saya, rasa macam panas juga. Betul tak? Kita cakap ayat Quran, kita bawa hadis Nabi, orang cakap kita sesat, agak-agak apa perasaan dalam jiwa kita ni? Apa perasaan dia? Tapi kita belajar ayat 96 ni, sabar, tolak kejahatan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kan? Okey, apa hubung kait dengan syaitan tu? Dalam kita nak menolak kejahatan dengan sebaik-baiknya? Ustaz, Ya. kalau kita maksudnya Allah mengajar kita untuk minta perlindungan daripada syaitan yang menyebabkan kita marah tak bertempat. Ya. Berkaitan dia seperti Kak Liza sebut tadi, Pak Syarah sebut tadi, maksud dia syaitan ni dia merupakan penyebab kita boleh jadi marah. Dia boleh api-apikan kita tu. Dah dia maki kau, takkan kau nak diam je? Kan? Nanti orang kata apa dekat kau? Kan ada syaitan. Lepas tu pula ada syaitan di kalangan manusia pula. Kan? Jangan macam tu. Kau balaslah, takkan kau nak diam je? Jadi sebab itu Allah mengajar Rasulullah SAW untuk minta perlindungan daripada hasutan dan bisikan syaitan yang boleh menyebabkan kita tak jadi sabar, menyebabkan kita berputus asa, boleh menyebabkan kita marah, boleh menyebabkan kita rasa macam kita rasa macam malas dah nak dakwah.
Kan cakap benda betul, dia tolak pula kita dengan balas pula dengan kata-kata yang nista, kata-kata yang menyakitkan jiwa kita. Itu di antara perkaitannya. Kalau ada orang tanya pula, lah takkan Rasul dia boleh marah? Takkan Rasul boleh? Ini sebenarnya ayat ini nak memberi pelajaran kepada kita bahawasanya ini adalah teladan bahawasanya umat Nabi SAW menjadi sasaran daripada ayat ini. Dan kalau Nabi pun Allah perintah untuk meminta perlindungan daripada hasutan-hasutan syaitan, maka kita ini lebih-lebih lagi lah perlu sering meminta perlindungan kepada Allah daripada hasutan syaitan. Sebab syaitan ni dia memang tak nak kita ni jadi baik. Syaitan ni dia nak bagi orang bergaduh. Okay. Jadi dia akan cari jalan dia. Okay, sebab tu kita sebut dia akan cari jalannya dengan perkataan hamazati. Dia menghasut dengan banyak hasutan. Kita kan tahu marah ni daripada syaitan. Apa solusi yang Nabi ajar kepada kita kalau kita sedang marah? Nabi suruh kita buat apa? Ambil wuduk. Di antaranya mengambil wuduk. Kenapa mengambil wuduk? Apa kaitan dengan marah tadi? Marah tu dia panas. Marah tu daripada syaitan, syaitan tu dari api. Marah tu dia panas. Kata-kata berubah muka orang tu. Kan tengok, ya Allah, panas ni. Okey, jadi yang boleh menyejukkannya adalah air. Kan api itu panas. Lawan dia adalah air. Maka air bagi marah itu lawannya adalah pada berwudu. Okey, sangat tepat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sebab tu kalau marah sangat wudu tak cukup, duduklah dalam kolam. Kalau rumah tu ada kolam renang, terjunlah dalam tu. Kan? Kalau rumah orang dia ada macam tempat mandi tu kan, duduklah dalam tu. Duduk tenangkan diri dia tu. Faham kan? Maksudnya itulah Nabi ajar pada kita. Okey, itu berkaitan dia. Jadi sebenarnya saya ambil masa menerangkan hubung kait ni adalah nak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Salah satu cara nak memahami ayat Al-Quran adalah dengan melihat perkaitan antara ayat dengan ayat. Walaupun kita sedang baca ayat 97 dan 98, tapi kita boleh fahamkan, mencari jawapan kan dengan sudut kita melihat ayat sebelumnya cerita tentang apa. Begitu. Jadi ini cara dia. Jadi kalau baca Al-Quran, nak faham sesuatu ayat Quran, kena melihat hubungan antara ayat dengan ayat. Jadi kita akan dapati nanti di sana satu maklumat bahawa susunan ayat Quran ini adalah wahyu. Ada mesej di sebalik susunan ayat. Okay. Kemudian, nak doa perlindungan dari syaitan ni, kita boleh baca tak kira waktu ke ataupun ketika kita diuji dengan keadaan macam ni saja kita perlu baca? Okey. Doa daripada syaitan ni kita boleh baca dia dalam keadaan umum. Umum tu pertama sebab kita tahu kan tadi bahawa syaitan ni dia tidak akan tinggalkan sedikit waktu untuk menghasut anak Adam. Sebab kita belajar tentang ayat suratul Nas kan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Secara umum kita baca. Tambah lagi jika kita sedang berhadapan dengan hasutan. Macam mana kita nak tahu itu adalah hasutan syaitan?
kan. Contohnya kita berat nak buat apa yang Allah wajibkan, ataupun kita takut nak buat kebaikan, ataupun macam tadi lah, kita tengah marah, kita tengah bersedih sangat. Ketika tu mudah untuk syaitan dia datang. Dia boleh gunakan, itulah waktu yang sangat klimat dia boleh gunakan. Ketika marah, ketika kita contohnya solat kan, hayya ala solat, untuk solat tu rasa nantilah tu sebenarnya kita sudah didatangi oleh hasil. Dia mudah je. Kalau kita disuruh buat baik, kita rasa malas, kita rasa berat, ataupun disuruh buat benda baik, kita takut nak buat, contohnya sedekah, kita takut rugi dan sebagainya, kan? Ataupun kita bergaduh, tiba-tiba benda kecil je boleh jadi benda besar, kan? Kita dah masuk kepada membesar-besarkan, cepat-cepat. Sebenarnya kita sudah didatangi oleh syaitan. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang Allah menyebut kepada kita pada waktu yang memang ketika kita dihasut oleh syaitan. Okey, kena ingat hasut syaitan ni bukan kita kena rasuk. Macam orang masuk jin tu tak. Maksud dia kalau kita terfikir nak buat jahat pun, aku terfikir nak buat apa ini benda jahat, itu sebenarnya syaitan dah datang. Okey, kita baca. Okey, kalau ayat rujukan utamanya, tuan-tuan cari dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah nombor 7, ayat yang ke-200. Kalau tuan-tuan baca pada ayat yang ke-200, muka surat 176. Muka surat 176, ayat nombor 200. Kita akan jumpa Allah Ta'ala kata apa. Atau cuba kita buka muka surat nombor 176 Al-Quran. Okey, saya tunjukkan dekat legasi Quran sekejap ya. Ini jawapan yang Kak tanya tadi tu. Kan bila nak baca doa pada ni. Okey, kalau kita buka surah Al-A'raf kan. Okey, tengok ayat nombor 200. Cuba tak muka surat nombor 200. Ayat nombor 200. Kita akan jumpa. Saya paparkan sekarang dekat di sebelah skrin Zoom tuan-tuan dan perempuan. Sebab mungkin tuan-tuan dekat luar, tak ada Quran terjemah nak tengok guna handset pula guna. Tengok Zoom, tengok FB kan. Okey. Ayat 200. Allah kata apa dekat ayat nombor 200 tu? Muka surat 176 dalam Al-Quranul Karim. Sekejap saya tunjukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Allah kata apa dekat ayat tu? Allah kata, wa imma yanzaghannaka minasyaiton. Kan Allah kata, dan jika engkau dihasut oleh satu hasutan daripada syaitan. Nadhrun kan, hasutan daripada hasutan syaitan. Fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sungguhnya Allah lagi Maha mendengar. Okey, cuba tengok surah Al-A'raf kan, ayat 199. Dia ada kaitan dengan kita bincang tadi. Kalau kita bincang tadi, Allah kata apa? Tolak kejahatan dengan kebaikan, tiba-tiba minta dilindung pada syaitan. Ayat 199 ni pasal apa? Yang kita baca ayat 199 surah Al-A'raf kan? Allah kata terimalah apa yang mudah engkau lakukan. Maksudnya sebenarnya adalah minta maaf. Allah kata jadilah orang yang pemaaf. Nak jadi orang yang pemaaf, lepas tu suruh buat benda yang baik, berpaling dari orang yang jahil. Okey, saya nak tanya. Nak minta maaf ni senang ke susah? Senang tak nak mengaku salah? Senang tak nak memaafkan? Susah tau. Susah nak cari orang yang boleh mengaku salah. Susah nak memaafkan kesalahan orang lain. Tentu lah. Semua tu faktor daripada siapa? Ada kaitan dengan syaitan. Sebab tu ayat 200 Allah suruh minta lindung daripada syaitan kan. Sama tak teknik yang Allah gunakan pada surah Al-Mu'minun yang kita dah belajar tadi. Okey, itu jawapan dia Kak.
Jawapan yang kita nak kata bahawasanya bila kita kena minta lindung pada syaitan ni, jawapannya adalah bila-bila. Maknanya Keutamaan. paling ringkas kita berta'awuz lah, paling ringkas lah. Kalau kita boleh sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim lah, paling ringkas. Ya, memang kita kena ada perkataan a'udzu. A'udzu. Sebab a'udzu tu dia adalah ta'awuz lah. Isti'adzah tu. A'udzu, aku berlindung. Okey. Aku berlindung. Dengan siapa? Dengan Allah. Tapi sebaik-baiknya boleh amalkan ayat 27 dan 28 ni. Jadikan doa. Okey. Jadi itu ayat 27. Ayat 28 Allah minta Nabi ulang 2 kali perlindungan tu. Wa a'udzu bika. Kan ayat 27 dah ada dah. Allah sebut a'udzu. Dah ada. A'udzu bika. Betul tak? Lepas tu ulang sekali lagi. Wa a'udzu bika. 2 kali Allah ulang. Nak menunjukkan bahawa betapa pentingnya minta perlindungan daripada syaitan. Tuan-tuan, syaitan dalam hidup kita ni, dia sebenarnya status dia apa dengan kita? Syaitan. Musuh. Ya, syaitan ni dia musuh kita. Jadi dalam banyak-banyak yang kita kena minta lindung kepada Allah adalah daripada syaitan. Dia musuh kita. Ya tuan-tuan, kita yang penyabar boleh jadi tak sabar. Kita yang tenang ni kadang-kadang boleh jadi tak tenang. Betul tak? Kita yang positif ni boleh jadi tak positif. Kalau ada hasutan syaitan. Kita yang suka simpan rahsia ni kadang-kadang terbongkar rahsia orang. Betul. Kita yang banyak mengaji Quran ni dah banyak ngaji dah ni. Dah banyak faham dah ni. Kan? Ngaji kelas ini kan. Kadang-kadang tindakan kita ni dalam hidup ni kadang-kadang tak nampak macam orang yang mengaji Quran. Sebab apa? Syaitan. Sebab dia adalah musuh kita. Sebab itu Allah ulang 2 kali a'udzubika pada ayat nombor 98 nak menunjukkan bahawasanya minta lindung lah, memang kena minta lindung sangat. Bukan sekadar aku berlindung, sekali diulang sekali lagi pada ayat nombor 98. Okey. Kemudian kita dapati dekat sini Allah ulang Rabbi. Ayat nombor 97 ada, diulang sekali lagi Rabbi pada 98 pun ada. Nak menunjukkan kepada apa tu? Kepada kita. Menunjukkan bahawa Allah lah yang pemilik, pencipta dan pengatur kita. Jadi kita kena berlindung, minta perlindungan tu mesti daripada Rabb, daripada Allah. Pada Rabb. Salah satu yang kita pernah sebut sebelum ni, kalau tuan ikut tadabbur 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah kan, kita jumpa banyak diulang. Rabbana, 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 diulang banyak kali. Rabbana, Rabbana tu. Okey, ini adalah salah satu cara untuk kita apa? Kita ada sifat rasa kebergantungan kita kepada Allah. Kita panggil 2 kali, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kan? Menunjukkan kebergantungan kita, tunduk kita pada Allah. Lepas tu kalau kita ulang nama Allah banyak kali ni dalam doa, dia merupakan salah satu cara doa tu mustajab. Apa yang kita minta itu ada keberkatan sebab kita panggil nama Allah. Macam kalau mudah kita nak faham, macam kita panggil pangkat lah. Kita panggil pangkat macam kita kata kita nak minta tolong kepada orang yang ada kuasa. Kita kata yang berhormat, saya nak minta sekian-sekian. Yang berhormat, saya ada satu lagi permintaan. Macam itulah dalam bahasa mudahnya. So, apatah lagi kita dengan Allah. Kita tahu kan, kita dah pernah belajar tajuk tentang doa. Jadi doa ni kalau nak mustajab, mesti digunakan nama-nama Allah dijadikan sebagai wasilah.
kan. Kita belajar dalam surah Al-A'raf kan Allah kata apa? Walillahil asma'il husna fad'uhu biha. Kan Allah yang ajar pada kita. Allah ni dia memiliki nama-namanya yang mulia. Maka serulah, mintalah dengan namanya. Sebab itu Rabbi ni, kita jangan ingat dia doa yang bentuk hajat saja, tapi dia itu adalah salah satu daripada nama-nama Allah yang mulia. Kita dah selalu dengar kalau kita belajar nama-nama Allah yang mulia ni, seperti mana ulasan Ibnul Qayyim, ada 3 nama yang Allah yang sangat agung. Allah, Ar-Rabb dengan Ar-Rahman. 3 nama tu ada dalam suratul Fatihah. Okey, dekat situ Rabbi. Lepas tu pula, kenapa memilih nama Rabb itu? Kerana kalau kita belajar perincian, pada nama Rabbu itu ada nama yang menunjukkan kepada kekuasaan. Rabbu tu, kalau kita belajar, nama Rabbu ni nama yang berkaitan dengan kekuasaan, penciptaan, pengurusan, pembaikan, perlindungan, semua duduk dekat mana Rabbu. Jadi sangat besar nama Rabbu. Lepas tu doanya apa? Ayah durun, supaya syaitan-syaitan itu dia tidak menghampiriku. Okay. Jadi dalam ayat ni kita nak menunjukkan bahawa memang kita tak nak syaitan yang hampir pada kita. Hampir. Nak menunjukkan bahawa Nabi ni minta lindung tu bukan sekadar hasutan. Dekat pun kalau boleh jangan bagi syaitan tu dekat dengan kita semua. Ustaz, ini ke yang dinamakan bertawassul dengan nama Allah tu? Ya. Kita bertawassul, kita menggunakan perantaraan nama-nama Allah ketika mana kita berdoa. Rabbu. Sebab tu perkataan Rabbu tu kadang-kadang kita kekalkan terjemahan dia. Kita tak tukar Tuhanku. Kita terjemah dia Rabb. R-A-B-B. Kita terjemahkan dia sebagai Rabb. Sebagai Rabbu. Jadi kita pun sedia maklum pada ayat 97 dan ayat nombor 98. Kalau Nabi pun Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada Nabi supaya jangan bagi syaitan tu menghampiri Nabi, menghasut Nabi, apatah lagi kita semua. Sebab kita tahu apabila syaitan ni dekat dengan kita, dia boleh tembus dada kita ni dengan was-was. Kita biar syaitan ni jauh dengan kita. Lepas tu kalau syaitan ni dekat dengan kita ketika solat, habis kita. Boleh jadi tak ingat rakaat, boleh jadi kita tak fokus. Lepas tu kita kena dia sebenarnya ada banyak doa-doa lain yang kita kena baca lah supaya syaitan ni lari dari dalam hidup kita. Syaitan lindung. Dia akan datang. Ketika tidur, kita nak larikan syaitan tu jauh pada kita, itu yang dia ajar baca ayat kursi. Kita diajar baca 3 qul. Faham tak maksud dia? Ketika mana kita nak solat, itu yang dia ajar adanya azan, adanya iqamah, duduk sah rapat-rapat. Sebab apa? Sebab kalau tak rapat, ada syaitan di tengah-tengahnya. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia akan hampir dengan kita. Kita belajar banyak benda tentang syaitan ni. Jadi kenapa Allah menyebutkan tentang ayat 178 di sini nak menunjukkan bahawa kalau kita nak kaitkan, kalau kita nak kaitkan ayat ni dengan azab, kalau kita nak kaitkan ayat perkaitan dia. Kalau kita nak kaitkan ayat 97 dengan 98 tentang syaitan,
dia ada dikaitkan kalau kita belajar ayat nombor 93, 94 dan 95 ni berkaitan dia apa dengan syaitan tu? Kerana syaitan inilah di antara penyebab kenapa orang kafir ini dia berada di dalam kekafiran sehingga mereka ini kena azab. Peranan besar dia juga ada pada syaitan. Kita kena faham dekat situ. Sebab tu kalau kita baca surah Al-Mul kan Allah kata mereka telah tertipu dengan syaitan. Kalau kita belajar dalam surah, saya buka sekejap. Surah Al-Mul yang kita jumpa yang Allah kata mereka ni tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan syaitan. Kalau kita baca ayat yang 21 kan. Kita baca ayat nombor 20. Bukan. Kita baca ayat ayat nombor 20 surah Al-Mulk yang Allah kata inil kafiruna illa fi ghurur. Ayat nombor 20 hujungnya. Ingat tak ayat tu Allah kata orang kafir itu berada dalam keadaan dia tertipu. Kenapa dia tertipu? Kerana perbuatan dia berada dalam kesesatan itu, dia telah diperdaya oleh syaitan. Lepas tu syaitan ni telah menipu mereka. Tak apa kau buat tu, tak ada azab datangnya, tak ada azab datanglah. Kan kau buat benda betul tu. Sebab itu kalau kita belajar dekat surah Al-Mulk tu Allah disebut tentang dua jenis azab. Azab dari langit, azab daripada bumi. Itu contoh dia. Contoh surah yang paling tuan-tuan biasa baca lah. Okey. Tentang syaitan tu. Okey, sebab itu peletakan perlindungan doa daripada hasutan syaitan dan juga daripada syaitan menghampiri ayat 98 tadi itu 97, 98 dengan 99 ni 97 dengan 98 ni ada berkaitan dengan orang zalim yang nak diazab. Begitu juga berkaitan dengan ayat 96. Okey, sekarang kita terus pergi kepada ayat nombor 99 dengan ayat nombor 100. Okey. Ayat pasal syaitan tadi dah jelas, saudara perempuan? Dah boleh faham Okey. Dah Ustaz. Okey, sekarang kita pergi kepada ayat 99 dengan ayat nombor 100. Okay. Ayat nombor 99 dengan ayat nombor 100. Okay. Ayat nombor 99. Okay. Ayat nombor 99, Allah mengatakan hatta kesudahannya. Hatta ni kalau English tu betul until kan, sehingga idza jaa telah datang, telah sampai, ahadahumu sampailah salah seorang antara mereka itu al-maut, iaitu maut. Okey. Qala, salah seorang daripada mereka berkata, Rabbi, wahai Rabbku, irji'un, kembalikanlah aku. Kembalikanlah aku. Ayat nombor 100. Okay. Dekat ayat ni, okay, saya minta
Kalau kita baca terjemahan, faham tak? Ayat 99, faham kan? Ayat 99 ni, Allah cerita tentang mereka ni siapa mereka ni? Golongan yang kufur itu. Okey, kita nampak tak saya pasang terjemahan dia? Nampak hafalkan terjemahan dia? Nampak Ustaz? Okey, nampak kan? Okey, sekejap ya. Dalam sekejap. Okey, perlahan terbelajar kan. Okey. Okey, ayat 99 tu mereka minta apa kepada Allah? Mereka minta apa tu kepada Allah? Minta dikembalikan ke dunia. Okey, mereka minta dikembalikan ke dunia kan? Okey, betul. Bila mereka minta maksudnya bila mereka minta kembalikan ke dunia tu? Bila? Sebelum tiba ajal. Okey, ketika mana ajal tu nak sampai dah lah. Betul tak? Okay, Nyawa di kerongkong. Maksudnya ketika mana mereka dah nak sampai mati. Okey. Kenapa ada perkataan hatta kesudahannya ataupun sehingga? Hatta tu sehinggalah nak menunjukkan bahawa kekufuran yang mereka lakukan itu mereka buat sampailah mereka nak mereka nak mati. Maknanya masa nak mati tu baru mereka tersedar, baru mereka insaf. Okey. Ingat tak kita tanya lagi, kita sebut tadi awal-awal, apa perkaitan ayat 99 ni dengan ayat lindung pada syaitan? Tadi kita sebut dah ya, saya tak perlu nak ulang lagi. Yang pertama, kita sedia maklum bahawasanya syaitan dia memang akan hasut anak Adam tu sampai dia jadi sesat, sampai selagi mana nyawa dikandung badan. Kerana peluang yang paling hujung sekali syaitan ni apabila dia nak mati. Okey. Yang kedua, seperti yang kita sebutkan tadi, bahawasanya syaitan ni dia boleh hadir, okey, ketika mana saat-saat orang nak mati. Dia kaitan dengan kita sebut tadi itulah. Okey, walaupun tidak ada hadis yang menyebutkan dia hadir menyerupai siapa, nak hasut macam mana tu, tidak ada hadis secara jelas lah. Okey. Dalam ayat ni, benda yang menarik, kenapa dalam ayat ni Allah guna irji'un? Irji'un ni, ini jamak ke mufrad? Plural ke singular? Irji'un. Jamak. Nun tu menunjukkan jamak. Irji'un kan? Ya. Kalau kita terjemah, dalam terjemahan kita macam ada bahasa dia. Dalam terjemahan kita kata apa? Kembalikan aku. Betul kan? Itu je kan? Kenapa dia guna jamak? Okey. Kalau kita baca dari sudut i'rab kan? Sebab yang kata tu seorang kan? Qala. Bukan qalu. Tapi seorang kan? Tapi kenapa dia macam ni? Seorang berkata, kembalikanlah aku. Tapi kembalikan aku tu macam banyak tu. Tapi yang mengucapkannya salah seorang, mewakili ramai lah. Kenapa? Okey. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Munir, dekat sini sebenarnya kenapa dia guna irji'un ni banyak, nak menunjukkan bahawa mereka berulang-ulang kali nak minta kembali. Wahai Tuhanku, kembalikan aku. Soalannya macam ayat tu, kembalikanlah aku, kembalikanlah aku, kembalikanlah aku. Macam hidupkanlah aku, kembalikan aku ke dunia, kembalikan. Dia sebenarnya kembalikan aku itu dia berucap berulang-ulang kali. Sebab itu dia guna dalam bilangan banyak. Cuma dalam terjemahan kita jumpa macam sekali je. Betul tak? Kalau kita baca terjemahan tu, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Kembalikanlah aku tu maksudnya hidup, jangan matikan aku. Kembalikan aku hidup kat dunia. Nampak kalau kita baca tu macam sekali je lah kan?
Tapi apabila kita perhalusi, sebenarnya perkataan minta kembali itu sebenarnya adalah berulang-ulang kali. Kan berbeza kita menghayati ayat ni. Apabila kita perhalusi, kalau kita baca secara sepintas lalu, kita fahamlah, oh nanti orang kafir ni waktu dia nak mati kan, ada orang dia menyesal sangat, dia nak minta hidup, jangan matikan dia. Setakat tu. Tapi kita nak mendatangkan penghayatan emosi ni, nak menunjukkan bahawa mereka minta supaya cakap berulang-ulang kali, macam kembalikan itu, sebenarnya dia berlaku berulang-ulang kali. Okey, boleh? Boleh faham ya? Boleh Ustaz. Ya Ustaz. Okey. Okey, dah boleh faham tu? Alhamdulillah. Syukur. Okey, kemudian kalau saya tanya, saya nak tengok tuan-tuan boleh kaitkan dengan ayat selepas dia tu. Ni kaedah dia, okey. Kenapa dia nak minta berulang-ulang kali kata kembalikan tu? Sebenarnya mereka nak buat apa? Mereka nak buat amal soleh balik. Beramal. Nak buat kebaikan. Dia nak buat apa, Puan? Buat amal soleh. Dia nak buat amal soleh. Macam mana kita tahu dia nak buat amal soleh? Macam mana kita tahu dia nak buat amal soleh? Ayat 100. Ayat selepasnya memperincikan ayat 99. Alhamdulillah. Di sini kita nampak kan fungsi ayat dengan ayat. So ayat 100 ni ayat yang berperanan memperincikan apa yang dimaksudkan pada ayat nombor 99. Okey, jelas. Okey. Mereka nak minta apa? Mereka kata la'alli. Dia kata la'alli. Semoga supaya aku a'malu. Aku boleh buat amal. Amal yang apa? Salihan. Amal yang salih. Okey, kenapa nak minta buat amal yang salih? Fima taraktu. Yang amal salih itu sebelum ni aku telah tinggalkan. Which I left behind. Kan? Sedap baca bahasa Inggeris terjemahan dia. Sebab banyak aku dapat kata left kan. Kenapa left group? Masya-Allah. Okey. Boleh faham tak maksud dia? Okey. Dekat sini kita dapat belajar kenapa dia sebut amal salah. Kenapa dia tak sebut amal saja? Sebab amal soleh tu banyak yang boleh dilakukan. Okey. Maksud dia kaitkan amal dia nak buat tu adalah yang salah. Menunjukkan bahawasanya amal yang Allah terima, yang boleh diguna pakai ketika mati, menjadi bekalan akhirat adalah amal, tapi amal tu dia mesti salah. Apa syarat amal tu mesti salah? Ikhlas kerana Allah dan ittiba Rasulullah. Okey, amal saleh dua yang utama. Yang pertama, kita buat tu ikhlas. Yang kedua apa? Mesti mengikuti petunjuk ataupun selari dengan apa yang telah dibicarakan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini menunjukkan bahawa mereka tahu sebelum mereka nak sampai ajal ni, mereka telah mensyirikkan Allah. Betul tak? Maknanya mereka tak ikhlas. Sebab tu mereka nak minta buat amal soleh. Okey. Saya nak tanya.
ayat ni pasal orang kafir kan? Ini adalah pasal orang kafir. Ayat ni sasaran dia adalah untuk orang kafir. Okay. Saya nak tanya. Ada tak ayat lain dalam Al-Quran yang Allah tujukan kepada orang beriman? Yang ayat tu kata, kalau kita baca ayat ni, ini untuk orang kafir, Ustaz. Mestilah dia menyesal sebelum dia mati. Kan dia minta untuk dihidupkan kembali. Ada tak penyesalan yang berlaku kepada orang yang beriman? Ketika dia nak mati, ada Allah minta dia buat supaya nanti jangan menyesal. Ada tak, ingat tak ayat tu? Ingat tak ayat tu? Tak ingat Pernah ingat tak kali ini ayat untuk orang kafir tapi untuk orang beriman, Ustaz? Ada tak Allah tujukan khas untuk orang beriman? Mohon dikembalikan supaya dia dapat bersedekah. Okey, betul. Betul, Puan. Surah apa tu, Puan? Ingat Apa? tak? Surah Sajadah, Tak apa. Ustaz. Surah Sajadah. Sajadah. Okey, ada kaitan. Pergi surah yang satu lagi, surah Munafiqun. Cuba tengok surah Munafiqun, surah yang ke-63. Surah 63. Kalau kita baca surah Munafiqun, surah tu dia duduk pada, betul tak? Surah 63 ya, Al-Munafiqun. Betul Ustaz, surah 63. Ayat yang ke-10 dan ayat nombor 11. Tuan-tuan jangan ingat ayat surah Munafiqun ni semua sasaran ayat dia tentang orang munafik. Tak. Ini juga untuk orang beriman. Cuba tengok ya. Saya tunjukkan tentang perempuan. Walaupun kita baca ayat ni, jadi kita janganlah bukanlah penyesalan boleh berlaku kepada orang yang kafir saja. Tapi orang beriman pun boleh berlaku penyesalan. Penyesalan dekat mana? Penyesalan jika dekat masa hidup tak buat amal soleh. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 10. Surah Al-Munafiqun dengan ayat nombor 11. Okay, nampak tak dekat sini? Dekat sini saya kadang-kadang saya pernah terbaca orang kata orang munafik ni dia menyesal tahu dia tak mau bersedekah. Pernah dengar tak? Sebenarnya ayat 10 ni dia dikaitkan dengan orang beriman tau. Nak tahu tak mana? Kita tengok dekat ayat 9 sebab seruan dia wahai orang beriman. Ya, tengok. Kalau kita baca ayat nombor 9, tengok perkaitan Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah kata wahai orang-orang yang beriman. Tengok. Walaupun dalam surah Munafik, kita jangan faham ayat cepat-cepat nak faham ayat. Oh, tu dalam surah Munafiqun tu. Oh, tu semua untuk orang munafik. Tak. Ayat nombor 9 tu pasal orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Allah kata dah, jangan kamu dilalaikan oleh harta benda kamu, anak-anak kamu daripada ingat Allah. Itu ayat 9 kan? Ayat nombor 10 Allah sambung lagi. Allah sambung. Untuk ayat nombor 10 ni Allah sambung untuk orang beriman. Allah kata apa? Dan. Maksudnya Allah menyambung. Kalau ayat 9 Allah perintahkan jangan kamu dilalaikan. Ayat nombor 10 kata dan Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah kata dan belanjakanlah, infakkanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal mati.
Sama tak macam ayat yang kita baca tadi? Lebih kurang kan? Kalau ayat yang kita baca tadi 99 tadi tu, orang kafir mereka nak minta hidup semula. Jangan matikan dia orang. Bagi dia orang kesempatan untuk hidup supaya mereka buat amal soleh. Rupa-rupanya ada dalam ayat lain Allah menyasarkan, kata-kata Allah menyasarkan tentang akan berlakunya penyesalan di kalangan orang beriman juga sebenarnya. Dari sudut apa? Dari sudut tak nak tambah amal soleh sebelum mati, antaranya infak. Okey. Mungkinlah kita selalu dengar orang selalu gunakan ayat ni nak menunjukkan bahawa kalau orang hidup dia akan berinfak. Sebab ayat ni kita baca ayat dia kata laula akhartani ila ajalin qarib. Allah kata infakkan harta tu sebelum seseorang dari kamu sampai ajalmu kepadanya. Kalau tidak, maka dia akan merayu dengan berkata, wahai Rabbku, alangkah baiknya kalau kau tak matikan lagi ajalku, akhirkan, lewatkan sikit aku mati, supaya apa? Fa'as-saddaqa, supaya aku boleh bersedekah dan aku jadi kalangan orang yang saleh. Ada orang dia gunakan ayat ini nak mengatakan, tengok tu dalam banyak-banyak amal bersedekah inilah yang paling mulia. Sebab apa? Sebab ayat ni kalau orang tu boleh hidup, dia nak bersedekah. Betul tak orang selalu tafsir macam tu? Betul kan? Okey, sebenarnya kalau kita tengok keseluruhan ayat, orang munafik ni mereka memang bakhil. Boleh faham tak? Jadi sebenarnya ayat ni Allah Ta'ala nak menunjukkan sifat lawan kepada orang munafik. Orang munafik bab harta ni, ya Allah, kedekut. Haji kedekut. Tak hidung masin orang kata. Contoh tu. Sebab tu Allah paparkan lawan. Seolah-olahnya Allah kata, kalau orang munafik ni dia tak nak sedekah. Jadi kamu ni orang beriman, sebelum mati cepat-cepat kamu bersedekah. Maknanya Allah kata kalau kamu tak bersedekah, kenapa Allah sebut hanya sedekah? Kenapa tak sebut semayang? Sedekah kat sini wajib kerana ayat ni diletakkan bergandingan dengan cerita orang munafik. Boleh faham tak maksudnya tentang sedekah? Okey, habis dah tentang ayat ni. Dapat catat tak tadi? Jadi kalau kita baca ayat tadi tu, kita dapat belajar rupa-rupanya orang yang beriman pun boleh jadi menyesal kalau dia tak memperbanyakkan amal-amal soleh. Seperti apa? Seperti bersedekah. Tapi jangan kita menghadkan dengan kita kata amal yang paling terbaik adalah sedekah. Tidak. Sebenarnya bukan itu saja. Jelas jangan macam tu. Kita jangan menghadkan satu amal. Okey. Jadi ada orang sedekah banyak tapi enggak solat, Pak. Ada tak? Dia buat rumah, dia apa? Dia ada rumah tahfiz, dia buat banyak, betul tak? Dia ada banyak-banyak dia sedekah. Tapi solat dia main-main diabaikan dia. Sebab dia faham tentang kekuatan sedekah tu. Sebab tu jangan salah faham. Jangan. Kalau baca ayat Quran lain kan, Allah tanya, kenapa engkau masuk neraka Saqar? Mereka jawab apa? Sebab kami dulu orang yang tak solat. Sudah. Dia tak cakap kami dulu orang yang tak sedekah. Tak ada.
Tapi solat dulu menunjukkan bahawa jangan kita mengkhususkan suatu amal. Okey. Boleh faham ya, tuan-tuan perempuan? Kita dah 11.30. Tadi mula 10.30, 11.30. Oh, tak apa, saya ambil sikit lagi waktu ya. Sebab saya sebenarnya saya nak balik sekejap ke kampung sekejap. Nak bekerja. Okey, sekejap je. Okey. Kita masuk ayat nombor 100 ya. 100 ya, tak habis lagi kan ayat 100 ni. Okey. Lepas tu, tengah-tengah ayat tu, Allah menggunakan perkataan kalla. Kalla. Okey, dalam terjemahan tuan-tuan dan perempuan, perkataan kalla tu diterjemah apa kat situ? Sekali-kali tidak. Sekali tidak. Maksudnya tidak sama sekali. tidak sama sekali, maknanya tidak mana mungkin akan dapat lah kan. Tidak masa akan dapat. Saya nak tanya, masa akan dapat ni memang tata bahasa Melayu kita yang diiktiraf ke? Tidak masa akan dapat. Betul ke? Betul Ustaz. Oh, ada ya? Memang ada dalam kamu dewan? Memang ada. Masa akan dapat. Oh, masa akan dapat. Masa akan dapat. Okey. Okey. Sebab saya menulis tengah belajar, jadi ada ayat-ayat perlu ada kala tu. Okey, tidak masa akan dapat. Okey. Okey, kala. Okey. Saya nak tanya. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan mempelajari penggunaan perkataan kalla dalam Quran? Maksudnya kalla ni perkataan kalla. Okey. Dalam Al-Quran digunakan dalam beberapa situasi. Maksud saya tu kalla. Maksudnya tidak semua perkataan kalla hanya diterjemahkan tidak masa akan dapat. Boleh faham tak maksudnya? Okey. Boleh jawab Okey. Macam ni lah. Macam kita jumpa banyak perkataan kalla dalam surah At-Takatsur. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla. Kita bacakan kalla. Okey. Kalla. Okey, ingat ya, tercatat. Ingat ya, tercatat. Perkataan kalla. Okey. Sebenarnya saya pernah bentang siapa yang pernah ikut tadabbur surah Al-Alaq, dia pernah jumpa perkataan kalla tu. Perkataan kalla, okey, kalau mengikut ulasan Pak Quraish Shihab dalam Taqsir Al-Misbah. Okey. Bahkan dalam bahasa Arab pun kalla ni digunakan dalam 4 situasi, 4 perkara. Kalau saya siapkan nota, saya akan masuk dalam maklumat ni. Tapi nota tak dapat disiapkan atas kelemahan peribadi saya, menguruskan masa. InsyaAllah nanti saya cuba siapkan. Banyak benda nak kena qada ni. Okey. Pertama, tulis. Kalla ni dalam Quran pertama digunakan untuk menafikan, membuat penafian. Digunakan untuk membuat penafian perkara yang ada disebutkan sebelum ini. Okey. Faham tak maksud dia? Membuat penafian. Okey. Kalla yang kedua digunakan untuk membuat amaran, digunakan untuk memberi amaran ataupun digunakan untuk membuat ancaman. Boleh faham tak?
Contohnya, kita nak kata, dahlah tu, berhentilah. Kita kena kalla. Maksudnya, ada satu perbuatan dibuat, kita nak stopkan perbuatan tu. Kita boleh guna kalla. Kalla yang pertama tadi digunakan untuk, kita kata, dok benarlah macam tu, bukan macam tu. Tu dia guna kalla juga. Membuat penafian. Okey, yang ketiga, kalla digunakan untuk membenarkan sesuatu maklumat. Membenarkan sesuatu maklumat. Kalla ni digunakan untuk membenarkan sesuatu maklumat. Kalla. Jadi kalla tu setengahnya diterjemah macam ni. Dia akan kata kalla ni dia boleh terjemah dia seperti sebenarnya ataupun hakikatnya, actually, macam tu. Itu kalla. Okey, dah dapat nombor 3. Okey, nombor 4. Kalla di dalam Quran dia boleh dijadikan untuk pembukaan kata. Dijadikan sebagai pembukaan kata. Dia jadi sebagai pembuka kata. Dia boleh jadikan seperti ayat pembuka kata. Okey. Okey. Dalam ayat ni, kalla dekat sini, dia nak fungsi apa kalla dekat sini? Kan mulakan mereka minta kan? Mereka meminta untuk kembali ke dunia supaya dapat buat amal-amal soleh. Jadi dekat kalla kat sini, Allah nak buat apa dekat sini? Dia fungsi yang mana satu daripada 4 kalla tadi tu? Menafikan. Okey, ialah ada ada ulama katakan dia menunjuk pada menafikan. Allah nak menafikan bahawa boleh berlakunya kembali hidup di dunia dapat buat amal soleh. Okey, betul. Salah satu maksudnya adalah penafian. Tidak, masakan dapat penafian kan? Tapi tidak semua perkataan kalla kita boleh menafikan. Ada setengah tempat dia kata kalau kita nak melarang, kita akan guna perkataan apa? Pernah dengar perkataan apa? Kita nak melarang, buat ancaman. Kita pernah tak dengar kalimah dia kata sekali-kali jangan. Betul tak? Pernah dengar tak? Kan beza dengan tidak, masakan dapat. Ni nak menafikan. Menafikan boleh hidup semula. Dia beri tangguh untuk nanti. Tapi setengah kala kerjanya, fungsinya kata jangan buat. Sekali-kali jangan. Jangan buat. Macam surah At-Takatsur lah. Betul tak? Allah kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kita tengok dekat terjemahan dia kejap. Kita belajar sikit dalam Quran ni supaya kita nak buat terjemahan, nak faham ayat, tengok kepada konteks ayat. Sa'no At-Takatsur. Okey. At-Takatsur. At-Takatsur jumpa banyak kala. Kita belajar pasal kala ni. Surat 600. Ni. Tengok. Jumpa tak? Ayat nombor 3. Kala. Dekat sini dia tak terjemah tidak masakan dapat, sebab di sini fungsi apa? Fungsinya yang kedua tadi kan untuk apa? Jangan sekali-kali. Jelas. Maksudnya kalau kita nak melarang sesuatu perbuatan yang dibuat, kita boleh guna kalla. Kalau kita nak menafikan pun boleh guna kalla. Okay, sedikit sebanyak kita dapat belajarlah ya dari sudut penggunaan kalla di dalam Al-Quranul Karim.
Okey. Kemudian ayat tadi tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, sekejap ya. Ayat hujung tu apa? Allah bagi tahu tak kenapa mereka tak boleh nak kembali ke dunia? Kenapa? Kenapa mereka tak boleh kembali ke dunia? Antara alasannya, Sebab ada barzah, pemisah antara dunia dan akhirat. okey, secara umumnya kita fahamlah memang sudah ketetapan Allah, tak ada orang yang mati boleh hidup semula. Okey, kita tengok. Mereka minta ni Allah tepis dia. Allah nafikan dengan Allah kata apa? Innaha kalimatun. Allah kata sesungguhnya kalimah itu. Allah kata sesungguhnya kalimah itu. Okey, kita tengok dekat sini. Ya, Allah kata sesungguhnya kalimah itu. Kalau kita tengok, kalau kita baca kalimah dekat sini, perkataan tu perkataan apa? Perkataan apa yang Allah nak masukkan? Sesungguhnya kalimah huwa, kalimah itu huwa Kalimah untuk amal qailuha. soleh itulah. Kalau kita belajar dalam tata bahasa, kalimah ni berapa kalimah? Banyak kalimah ke satu kalimah? Kalau kita belajar, kalimah ni macam satu kalimah kan? Tapi dekat sini, bukan maksud satu kalimah. Dia merujuk kepada keseluruhan ayat 19 sampai ayat nombor 98. Okey, Allah kata, mereka cakap tu, mereka impikan itu, perkataan itu hanyalah perbuatan yang apa? Yang mereka je harap, mereka je impi. Tapi sebenarnya memang tak boleh lah. Okey, lepas tu Allah kata, kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Okey, Allah kata apa? Allah kata sedangkan di hadapan mereka ada alam barzakh, ada barzakh ila yaum bi'asun sampai hari mereka dibangkitkan. Okey, kat sini semua orang faham. Dekat sini kita semua faham tentang apa? Tentang adanya barzakh. Okey, barzakh dekat sini diterjemah apa dekat sini? Barzakh Okey, kalau kita terjemahkan dari sudut bahasa, barzakh ni dia macam pemisah. Ada pendinding yang mendindingi orang yang hidup dengan orang yang mati. Itu orang kata alam barzakh. Maknanya alam yang memisahkan, yang ada pemisah, pendinding yang meletakkan antara alam dunia, alam orang hidup dengan alam akhirat lah. Dia sampai akhirat, maksudnya alam yang memisahkan dengan alam dunia. Pemisah tu dia tetap ada sampailah hari yaumi yub'atsun, hari mereka dibangkitkan. Okey, apa tak maksudnya? So ayat 100 ni ayat yang Allah Ta'ala kan, sebenarnya ayat ni ayat yang Allah nak mengatakan sampai bila-bilalah mereka takkan dapat kembali ke dunia. InsyaAllah nanti kita akan kupas lagi. Kita buat pengulangan sedikit ayat 29 dengan ayat nombor 100. Saya buka kalau ada apa-apa soalan. Kata perempuan, ada apa-apa pertanyaan tak? Ustaz, tadi ada soalan dekat ruangan chat. Ada Ira ni tanya, Ustaz boleh ke kalau kita baca doa tanpa baca basmalah? Boleh doa tanpa baca basmalah. Doa tanpa baca basmalah.
Doa khusus ke doa yang umum? Bismillah, baca basmalah tu dah memang doa. Bismillah tu sendiri sebenarnya sudah pun doa. Kita digalakkan dalam buat apa saja pekerjaan yang baik, perlulah kita membaca basmalah. Okay. Tapi dalam berdoa, kita memang perlu ada puji-pujian, perlu ada selawat dan salam. Jadi dia dah merangkumilah juga pada penyebutan nama-nama Allah, pada memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik kereta baca bismillah tak? Kadang kita baca bismillah kan? Kadang tak baca pun subhanalladzi sakhkhara lana. Tapi memang afdal dan terbaik, apa saja perbuatan yang baik, kita mulakan dengan basmalah dan membaca doa. Okey. Ada apa-apa persoalan? Dapat belajar sesuatu tak pada hari ini? Maknanya kita dapat belajar. Kenapa saya buat surah Al-Munafiqun tadi? Kerana bukan orang kafir sahaja. Jangan nanti kalau orang kata, roh bapak dia balik lah. Roh dia orang mati balik rumah. Kan? Kita boleh guna ayat ni lah nak mengatakan bahawa tak, orang yang mati tak boleh hidup balik dah. Tapi kalau dia guna hujah, ayat ni pasal orang kafir lah. Orang beriman tak, roh dia boleh baik. Itu yang isu roh berpindah-pindah roh lah. Roh datang rumah hari keberapa, sedang tengok TV. Cerita apa? Contoh. Kita nak jawab macam mana? Sebab tu saya bawakan tadi surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun tu menunjukkan bahawa kenapa Allah suruh buat. Kenapa Allah suruh tambah amal soleh seperti menginfakkan harta? Sebab nanti kalau dah mati tak boleh lagi nak infak harta. Sebab ajal tu tak boleh nak dipercepatkan, tak boleh juga untuk diperlambatkan. Okey. Tuan-tuan, kita nak tanya, ada tak dalam ayat Quran lain yang Allah Ta'ala kata, kalau mereka dapat hidup kembali lah, agak-agak saudara perempuan, mereka buat tak amal soleh? Mereka buat tak amal soleh? Tak buat. Tak buat. Ingat tak ayat Quran tu? Yang mereka pun takkan buat. Okey, cuba tengok dalam surah Al-An'am. Cuba tengok dalam surah Al-An'am ayat 28. Ayat 28 surah Al-An'am. Allah kata apa? 131 kalau Quran. 131 Kak ya? Ya, 131. Kita nak ambil ayat Quran lain, nak memantapkan lagi. Maksudnya kalau orang tanya, kenapa Allah takut nanti mungkin orang kata, Allah tak berkuasa tu nak bagi orang hidup, contohlah kan. Kita nak ambil lagi lebih jelas. Sebenarnya kenapa Allah tak nak buat? Antara sebab-sebab dia banyak. Sunatullah lah, sudah jadi sunatullah. Sebab tu orang beriman, hatta orang beriman pun Allah tak bagi, betul tak? Kalau Allah nak hidupkan orang kafir, baik Allah hidupkan orang beriman, betul tak? Tapi sudah menjadi ketetapan Allah. Cuba kita baca ayat nombor 28 tu. Dah ada terjemahan, terima kasih Kak. Syairah dah masukkan. Apa Allah kata? Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tak? Allah kata apa? Allah kata, mereka ni, kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, mereka akan ulang apa yang mereka dilarang melakukannya. Dan mereka ni sebenarnya adalah pembohong, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca ayat 28 ni, cuba tengok ayat 27.
Ayat nombor 27 ni, ini Allah Ta'ala cerita ketika mana orang masuk api neraka. Dia nak minta apa tau? Dia nak minta patah balik kat ke dunia. Kalau tadi tu kita belajar Al-Mu'minun, kalau masa nak mati, minta nak dipanjangkan umur lagi, bagi kesempatan. Kalau ayat ni masuk neraka, nak kembali ke dunia. Allah Ta'ala kata kalau kembali kat dunia. Sebab mereka cakap tau. Kalau kita baca ayat surah ayat nombor 27, surah Al-An'am ni, Allah kata apa? Allah kata, lalu mereka kata apa? Rabbina, dia kata, ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Mereka kata apa? Wahai Rabb kami, jika engkau kembalikan kami dekat dunia, kami takkan dustakan lagi ayat-ayat Tuhan kami. Dan kami nak jadi orang beriman. Faham tak maksud dia? Maksud ni tuan-tuan dan perempuan ya. Masa mati ni, masa nak mati, masa dalam alam kubur, masa akhirat ni akan berlakunya penyesalan yang amat banyak. Ya. Sebab tu hari akhirat dia panggil hari penyesalan, yaumul hasrah. Jadi jangan kita menjadi manusia yang menyesal kerana tidak mahu menambah amal-amal soleh seperti bersedekah. Penyesalan juga berlaku kepada orang-orang kafir. Ya, jadi kat sini kita ambil manfaat tentang apa yang telah kita pelajari. Okey, tuan-tuan dan puan, ada apa-apa persoalan yang lain? Dapat sesuatu yang boleh dijadikan sebagai teladan? Dapat Ustaz. Okey. Kalau tuan-tuan nak cari ayat lain ya, tuan-tuan catat ya, ni last sekali. Kalau nak cari ayat lain seperti sama macam ayat yang macam surah Al-Mu'minun tadi, nak minta hidup balik semula, maksudnya nak hidup dekat dunia, nak buat amal soleh, bukan dekat surah Al-Mu'minun saja. Okey, sebenarnya kita tulis. Okey, surah Ibrahim ayat nombor 44. Surah Ibrahim ayat nombor 44. Muka surat 261. Kita akan jumpa ada orang berdoa, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Mereka nak minta panjang umur lagi. Ada jumpa tak? Surah Ibrahim ayat nombor 44, muka surat 261. Okey, dah tulis. Okey. Surah lain adalah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 53. Al-A'raf ayat nombor 53, muka surat 157. Muka surat 157 ayat nombor 53 surah Al-A'raf. Kita akan jumpa ada orang minta apa? Dia minta nak kembali semula. Okey. Okey, jumpa. Lepas tu ada sahabat kita yang sebut tadi surah Sajadah ayat nombor 12. Surah Sajadah ayat nombor 12. Kita akan jumpa. Okey, ayat nombor 12 ni dia berada pada muka surat nombor 412. 412 pula, maafkan saya. Muka surat 416. Ya, mereka minta nak hidup semula. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Okey, jelas. Itu ayat tentang dalam neraka dan nampak neraka. Lepas tu Al-An'am tadi saya dah sebut 27. Okey, kita boleh ambil lagi surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat nombor 44. Surah Asy-Syura ayat nombor 44. Tolong tulis buku surat ada berapa. Okey, Asy-Syura ayat nombor 44. Okey. Dapat dah tulis? Muka surat berapa?
Tak sempat nak cari. Okey. Lepas tu tulis surah Fatir. Surah Fatir ayat nombor 37. Surah Fatir ayat nombor 37. Surah Fatir ayat nombor 37, muka surat 438. Asyura tadi ayat 44, muka surat 487. 487. Asyura ayat 487. Al-Fatir ayat 37, muka surat 438. Surat 438. Dapat lampuan? Okey. Ayat-ayat yang kita sebutkan tadi gabung sekali penyesalan ketika berada di hari akhirat. Dah apabila dah nampak neraka, dah masuk neraka, begitu juga dengan ketika nak mati. Ada orang ketika mati nak minta dilambatkan. Ada orang dah masuk neraka nak minta dikeluarkan. Jadi moga-moga ayat ni memberi satu sempadan kepada kita untuk kita mengelakkan diri daripada membazir waktu, membazir umur, membazir wang ringgit kita, melainkan dimanfaatkan untuk kita melakukan amal-amal saleh. Moga kita menjadi orang yang sebenar-benar beriman pada Allah Azza wa Jalla. Okay, itu saja daripada saya. Ada apa-apa pertanyaan lain? Dah pukul 12, nak masak lagi kan, banyak benda nak buat ni, kejar cucu kat sekolah lagi, anak lagi, banyak nak dibuat. Okey, saya berhenti dekat sini. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi kelas akan datang minggu depan, insyaAllah. Okey, serah kepada Kak Liza. Alhamdulillah, banyak sebenarnya yang kami dapat hari ini, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Ustaz. Jadi waktu pun dah lewat, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua.